Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fatimah Begum binti Said Muhyiddin. Saya ialah pakar perubatan keluarga dan pensyarah perubatan dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia. Saya akan menerangkan tentang vaksin dan imunisasi. Apakah itu vaksin? Vaksin ialah produk biologi yang menyediakan pelalian untuk kekebalan badan dari dijangkiti penyakit. Vaksin mengajar tubuh untuk mengenali penceroboh seperti virus dan mengaktifkan sistem imun untuk bekerja melawan virus. Vaksin memberi imunisasi kepada badan. Apakah itu imunisasi? Imunisasi adalah keadaan perlindungan terhadap penyakit berjangkit sama ada melalui tindak balas imun yang dihasilkan oleh vaksin atau jangkitan semula jadi. Imunisasi terbahagi kepada imunisasi aktif dan juga imunisasi pasif. Imunisasi aktif adalah induksi kepada imuniti setelah terdedah kepada antigen. Antigen pula merupakan bahan berbahaya. Antigen termasuk bakteria, kulat, parasit, virus atau bahan lain yang dikenal pasti oleh sistem imun sebagai asing. Imunisasi pasif merujuk kepada antibodi IgG yang melindungi badan daripada jangkitan. Ia memberikan perlindungan secara segera tetapi hanya untuk jangka masa yang pendek iaitu dalam beberapa minggu hingga ke 4 bulan. Antibodi pula ialah protein berbentuk Y yang dihasilkan oleh sistem imuniti tubuh iaitu sel B yang bertindak balas terhadap antigen. Antibodi segera yang pernah digunakan untuk rawatan COVID-19 ialah antibodi convalescence. Dan antibodi monoklonal pula masih digunakan untuk rawatan COVID-19. Bagaimanakah imunisasi aktif memberi kekebalan kepada badan? Begini caranya. Melalui penggunaan vaksin, sistem imuniti dapat dirangsang seakan-akan jangkitan kuman berlaku secara semula jadi. Tetapi tidak sebenarnya kerana antigen yang digunakan bersifat lemah dan tidak aktif. Tindak balas sistem imun menyerang dan menyingkirkan agen akan berakhir dengan penghasilan immune memory cell yang bertindak menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap jangkitan tersebut. Bagaimana pula imunisasi pasif memberi kekebalan kepada badan? Ada 3 cara. Imunisasi pasif boleh diperolehi secara semula jadi atau secara suntikan antibodi. Imunisasi pasif boleh diperolehi secara semula jadi apabila pemindahan antibodi ibu melalui plasenta kepada bayi yang baru lahir dan ini akan bertahan selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Imunisasi pasif yang tidak diperolehi secara semula jadi ialah melalui suntikan seperti di dalam gambar di dalam slide ini iaitu melalui suntikan plasma convalescence atau suntikan antibodi monoklonal untuk pesakit COVID-19. Tapi, apakah perbezaan antara antibodi yang dihasilkan secara semula jadi oleh tubuh selepas mendapat vaksin berbanding antibodi monoklonal buatan makmal ini? Antibodi yang dihasilkan secara semula jadi oleh tubuh selepas mendapat vaksin dapat bertahan lama, tetapi antibodi monoklonal buatan makmal ini hanya bertahan selama beberapa bulan dan mungkin memerlukan beberapa suntikan, namun ia membantu menyelamatkan nyawa semasa seseorang dijangkiti COVID-19. Apakah itu antibodi monoklonal? Antibodi monoklonal adalah protein antibodi buatan makmal yang meniru kemampuan sistem imun untuk melawan virus berbahaya seperti COVID-19. Bagaimanakah antibodi monoklonal bertindak? Antibodi ini dibuat dengan cara mengklon sel darah putih. Semua antibodi berikutnya akan dihasilkan dengan cara ini menggunakan sel induk tersebut. Antibodi monoklonal ini mengikat pada permukaan virus dan menyekat kemasukan virus ke sel manusia. Ini dinamakan peneutralan. Cara ini dapat mencegah dan merawat jangkitan COVID-19. Mengapakah antibodi ini dipanggil monoklonal? Monoklonal bermaksud mengikat pada satu jenis antigen iaitu hanya mengikat pada epitop yang sama iaitu bahagian antigen yang dikenal oleh antibodi tersebut. Bagaimanakah antibodi monoklonal digunakan untuk COVID-19? Ada 3 cara. 1. Sebagai pencegahan kepada mereka yang terdedah dengan kadar segera sementara menunggu vaksin COVID-19. 2. Sebagai perlindungan atau rawatan segera bagi mereka yang dijangkiti, pesakit perlu diberi antibodi monoklonal ini secepat mungkin. Dan ketiga, ianya digunakan untuk orang yang mungkin mempunyai tindak balas imun yang tidak mencukupi setelah divaksinasi, seperti orang tua, pesakit diabetes atau pesakit jantung. Apakah jenis-jenis vaksin lain yang dihasilkan dan telah digunakan? Antara jenis vaksin yang tercipta ialah vaksin dari ejen hidup yang dilemahkan, live attenuated virus, iaitu
vaksin measles, rubella dan demam campak. Vaksin dari ejen yang dimatikan iaitu vaksin polio, vaksin dari toksin kuman yang dinyah-aktifkan iaitu vaksin difteria dan tetanus. Seterusnya, vaksin lain yang dihasilkan ialah vaksin subunit. Vaksin subunit ini adalah seperti vaksin pertussis dan pneumonia, dan seterusnya ialah vaksin conjugate. Vaksin conjugate iaitu seperti vaksin Haemophilus influenza type B. Penghasilan vaksin terus berkembang sejajar dengan teknologi terkini. Pada tahun 1970-an, bermulanya era kejuruteraan genetik menggunakan DNA sel. Seterusnya, meningkatkan keberkesanan formula vaksin yang dihasilkan. Antara vaksin yang dihasilkan ialah vaksin recombinant. Vaksin ini dihasilkan melalui teknologi DNA recombinant. Ini membolehkan DNA dari dua atau lebih sumber digabungkan di luar konteks organisma induk. Pada tahun 1986, teknik ini dimanfaatkan untuk menghasilkan vaksin protein recombinant pertama iaitu vaksin hepatitis B. Vaksin vektor recombinant. Vektor bermaksud pembawa. Vaksin ini menggunakan virus atau bakteria yang tidak berbahaya sebagai vektor untuk dimasukkan bahan genetik ke dalam sel vektor. Vaksin vektor recombinant seperti ini digunakan untuk melindungi haiwan biasanya daripada penyakit berjangkit seperti rabies pada anjing. Namun, saintis sedang mengembangkan dan menilai vaksin vektor recombinant untuk melindungi manusia daripada virus berbahaya seperti HIV, virus Zika, virus Ebola dan juga virus COVID-19. Seterusnya ialah vaksin daripada asid nukleik, iaitu vaksin DNA dan RNA. Apakah itu vaksin DNA dan RNA? Sel mengandungi DNA yang menyimpan arahan berkod untuk membuat protein. Apabila sel perlu membuat protein, ia menyalin arahan yang sesuai dari DNA ke molekul RNA messenger iaitu satu bahan genetik. Ini membolehkan protein antigen atau antibody dihasilkan oleh sel. Melalui kemajuan dalam kejuruteraan genetik, para saintis berjaya menghasilkan mRNA ini di makmal. Kini, vaksin asid nukleik mRNA mendapat perhatian khusus kerana berpotensi untuk menghasilkan vaksin dengan cepat terhadap penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksin-vaksin ini mendapat populariti kerana keberkesanan dari segi kos, kemudahan reka bentuk dan pengeluaran, profil biosafety yang baik dan kestabilan vaksin tersebut. Maka, apakah beza antara DNA dan RNA vaksin? Vaksin RNA dijangka mempunyai kelebihan imunogenetik lebih baik berbanding dengan vaksin DNA kerana adanya tindak balas terhadap RNA asing di peringkat reseptor sel. Maka ia lebih berkesan dan digunakan untuk penghasilan vaksin COVID-19. Di dalam slide ini, saya akan menerangkan antara cara vaksin COVID-19 dihasilkan. Pada 10 Januari 2020, para penyelidik China pertama kali menerbitkan urutan genetik novel coronavirus. Dalam masa seminggu, saintis dari US menghasilkan mRNA sintetik untuk melawan virus tersebut. Syarikat Moderna dan Pfizer telah melesenkan formulasi pasukan ini. Moderna bekerjasama dengan Institut Alergi dan Penyakit Berjangkit Nasional US untuk mengembangkan vaksin dan memulakan percubaan klinikal pertama untuk mengujinya terhadap COVID-19. Kebenaran penggunaan vaksin telah berjaya apabila FDA, Food and Drug Administration US telah melihat kajian-kajian klinikal yang dijalankan dan akhirnya memberikan kelulusan atas dasar keselamatan vaksin tersebut. Kini, ada 3 jenis vaksin yang digunakan untuk COVID-19. Yang pertama, vaksin mRNA dihasilkan oleh Pfizer dan Moderna US yang mempunyai 95% keberkesanan. Vaksin berasaskan vektor pula dihasilkan oleh 2 syarikat lain iaitu AstraZeneca UK yang mempunyai keberkesanan 62 hingga 90% dan Gamaleya Research Institute Russia yang mempunyai keberkesanan sebanyak 91.4%. Namun, vaksin dari Rusia ini memerlukan booster dose. Yang ketiga ialah vaksin ternyah aktif dari China iaitu vaksin Sinovac dan Sinopharm. Ia mempunyai keberkesanan sebanyak 50% hingga ke 79%. Akhirnya, pesanan saya, do something today that your future self will thank you for. Ambillah vaksin COVID-19 seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah usaha anda untuk membantu diri anda sendiri. Sekian, terima kasih.